Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran yang bakal kami baca, yang bakal kami fahami pada pagi ini. Al-Quran yang menjadi pemimpin kehidupan kami, Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada tindak tanduk kami, Al-Quran yang menjadi rawatan dan penawar kepada segala penyakit dalam hati dan dalam tubuh kami. Allahumma ja'alna minal ladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amma ba'd. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh yang mendengar, kepada seluruh yang menonton pada pagi ini, ya, bukan mudah nak ceramah, ya, dalam keadaan tidak dapat dilihat, ya, wajah-wajah murid-murid yang dipilih Allah untuk mendengar pada pagi ini. Tetapi yang pasti, semua yang sudi untuk melapangkan masa mendengar majlis Al-Quran yang bakal berlaku, mereka adalah hanya insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat kebaikan yang barangkali tidak disangka daripada satu ayat Al-Quran yang bakal dikupas pada pagi ini. Dan topik yang saya diberikan amanah pada pagi ini adalah mengenai satu ayat yang mudah-mudahan dengan pembentangan saya pada pagi ini, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, akan menyebabkan kita tidak meninggalkan ayat ini setiap kali kita menghabiskan sesuatu solat fardu yang difardukan ke atas kita. Inilah satu ayat yang wajib kita jadikan zikir, yang wajib kita jadikan bacaan wirid setiap kali kita selesai menyempurnakan 5 salat fardu yang dikerjakan dan sebelum kita berdoa. Yang barangkali kita tidak mengamalkan sebelum ini, jadi selepas kita mendapat ilmu tentang ini, kita mengamalkannya. Apalah manfaat ilmu kalau tidak diamalkan? Dan ini antara satu-satunya ayat Al-Quran yang punyai banyak hadis yang sahih mengenai fadilat mengamalkan bacaan ayat ini. Jadi untunglah, ya, kepada semua yang ada pada pagi ini yang mendengar, kerana akan mendapat 2 perkara. Pertama sekali, menjawab persoalan, Ustaz, kenapa kena baca ayat kursi setiap kali habis solat fardu? Adakah ada di sana pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menghafal dan mengamalkan ayat kursi? Soalan yang kedua adalah, Ustaz, boleh tak huraikan apa yang dimaksudkan dalam setiap nama-nama Allah dan kalimah-kalimah yang ada di dalam ayat kursi? Jadi 2 perkara tu kita akan perolehi serentak dalam tempoh kurang 1 jam daripada sekarang. Alhamdulillah. Ayat yang saya maksudkan adalah ayat 255 daripada surah Al-Baqarah, iaitulah ayat kursi. Jadi sebelum kita menghuraikan, ada tak Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sesuatu tentang kedudukan atau fadilat ayat ini? Ada baiknya kita baca sama-sama ayat berkenaan bersama dengan terjemahannya sepintas lalu. Okey, boleh baca masing-masing.
Yang hafal, alhamdulillah. Yang tak hafal boleh baca dengan saya sepintas selalu ayat 255 daripada surah yang kedua Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Allah, tiadalah Tuhan selain daripada Dia, yang maha hidup, yang maha mengatur urusan makhluknya secara berterusan, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiadalah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak pernah merasa berat memelihara kedua-duanya, sedangkan Dialah yang maha tinggi lagi maha perkasa. Sadaqallahul azim. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, inilah satu ayat yang telah dibacakan tadi, mengandungi 50 kalimah sahaja, tetapi di dalamnya terkandung 18 nama Allah. Berapa? 18 nama Allah yang disebut secara tersurat, secara jelas, dan disebut secara tidak jelas, ya, secara tidak langsung. So ada berapa? Ada 18 nama Allah. Jadi bila satu ayat yang kelihatan agak panjang, 1/3 muka surat Al-Quran Al-Baqarah berkenaan, dan ada banyak nama Allah, itu tandanya apa? Kenapa lepas mayang saja tak boleh tinggal satu ayat yang menyebut nama-nama Allah? Sebab apa? Nabi nak ajar, ayat Al-Quran pun bagi tahu dalam surah Al-Isra', berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah. Berdoalah kepada Allah menerusi al-asma' al-husna. Seringkali kita berdoa lepas kita salat fardu, tetapi kita tidak ada adab. Bagaimana kalau doa yang tidak ada adab akan dimustajabkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada tak sebelum kita melafazkan, ya Allah, saya miskin, kayakan saya. Ya Allah, saya tak ada ilmu, jahil, berikan ilmu pada saya. Ya Allah, saya tak ada anak, berikan saya anak. Ya Allah, saya diuji dengan beban yang berat, ringankan beban saya. Ada macam-macam permintaan kita mohon dalam doa, tetapi kebanyakan doa-doa kita barangkali, ya wal'iyadhu billah, Allah tidak mustajabkan. Bapa jadi lagu tu, awak jadi macam tu, sebab kita tidak beradab sebelum kita berdoa. Jadi apa adabnya, ustaz? Adabnya adalah sebut dahulu nama-nama Allah yang indah, ataupun
memuji-muji Allah terlebih dahulu. Puji-puji Allah terlebih dahulu. Lagu mana nak puji nama Allah, Ustaz? Kita orang tak hafal pun Al-Asma' Al-Husna. Kalau ada nasyid tu, ada video dipasangkan, mudah cerita. Ni tak ada video, macam mana? Tak hafal pun nama-nama Allah. Maka orang yang menghafal ayat kursi, orang yang membaca ayat kursi sudah memadai. Kerana di dalamnya ada 18 nama-nama Allah yang secara langsung, secara tidak langsung disebut. Ya. Jadi setiap nama-nama Allah dalam ayat berkenaan adalah Al-Asma' Al-Husna, yang barang siapa membaca nama-nama Allah sebelum meminta hajat, maka ia menjadi doa yang dipandang besar, yang diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengajaran pertama kita belajar hari ini, ya, walaupun ayat ni kelihatan satu ayat sahaja, tetapi di dalamnya ada password untuk melepasi langit-langit sehingga sampai ke hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memperkenan permintaan kita. Seterusnya, poin nombor 2. Catat belaka tu. Kalau tak catat pun tak apa, ingat-ingatlah. Okey. Ayat kursi ni, kenapa dinamakan ayat kursi? Sebab di dalam ayat ini ataupun ayat 255 ni, ya, Allah Ta'ala menyebut tentang sifat kursi. Ya, kita Melayu ni sebut kerusi. Kan? Pergi Kia buat apa? Cari kerusi yang elok sikit lah untuk bekerja dari rumah. Tetapi perkataan kerusi sebenarnya berasal daripada bahasa Arab. Kursi. Okey. Kursi menurut pertuturan orang-orang Arab, ia bermaksud singgah sana. Singgah sana. Kalau tuan-tuan, puan-puan duduk atas kerusi, ia tidak bermaksud singgah sana. Ia hanyalah kerusi. Tetapi kalau tuan-puan adalah yang di Pertuan Agong, Sultan, Raja-Raja Melayu, ya, apabila duduk di atas kursi, maka kursi berkenaan bukan sekadar kerusi, tetapi singgah sana yang menandakan adanya titah perintah yang akan diumumkan, yang mesti diberikan perhatian oleh seluruh rakyat jelata. Ya, kalau dalam Parlimen Malaysia, ya, semua ahli parlimen mesti menghadirkan diri kerana ada pengumuman-pengumuman penting yang bakal dibacakan, walaupun mungkin 45 minit atau 1 jam, apa yang bakal difirmankan. Itu, ya, kata-kata Melayu dahulu-dahulu, firman, ya, Sultan ataupun ucapan Sultan Raja-Raja Melayu. So, ucapan berkenaan akan dilafazkan dari atas kursi, sama ada dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Ya, ia adalah tempat duduk bagi menunjukkan keputusan-keputusan besar dibacakan, diumumkan. Okey, ia adalah kursi yang duduknya di atas singgah sana, yang hanya berada di situ raja. Jadi itu menurut bahasa ataupun pertuturan orang-orang Arab apabila menggunakan perkataan kursi. Walillahil math'alil a'la. Sesungguhnya Allah Ta'ala punyai kursi yang tidak sama sekali sama dengan kursi makhluk. Jadi ayat dalam kursi ini, ayat Al-Baqarah 255 ini, menjelaskan dan memperincikan bahawasanya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jauh daripada bayangan kamu, jauh daripada khayalan kamu. Ya, Nabi SAW pernah diperlihatkan Allah kursi Jibril alaihi salam. Satu hari selepas diturunkan surah Al-Alaq di Gua Hira, Nabi mendapati Al-Quran tidak lagi diturunkan, melainkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra. Lalu Nabi risau apa sudah terjadi kepada dirinya. Mengapa tidak lagi datang Jibril yang mendatangiku di Gua Hira?
Lalu Nabi membimbangi, ya, kalau Jibril tidak menemui Nabi sebab Nabi banyak duduk di dalam rumah dan di dalam gua, maka Nabi banyak berjalan. Kod-kod Jibril akan mula ternampak, lalu menurunkan wahyu, sebab sudah agak lama wahyu tidak diturunkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba dalam semasa Nabi berjalan di atas muka bumi, waktu itu Makkah, Nabi diperlihatkan kursi yang seluas langit dan bumi, yang sedang duduk di atasnya Jibril alaihi salam yang mendatangi saya, kata Nabi, yang mendatangi saya di Gua Hira. Jadi itu baru kursi Jibril. Jadi kursi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya, lebih hebat daripada langit dan bumi. Kata, ya, para ulama tafsir, kursi Allah Ta'ala lebih besar daripada langit dan bumi. Dan arash Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada kursi Allah. Jadi usah dibayangkan bagaimana, sebab kita makhluk yang terbatas akalnya. Itulah antara sebab dinamakan ayat ini ayat kursi, kerana menjadi satu-satunya ayat Al-Quran menjelaskan tentang makna kursi. Yang penting, sebagaimana saya sebut tadi, apa tujuan kursi di dalam pertuturan orang-orang Arab? Kita tak tahu apakah kursi Allah, bagaimana bentuknya, berapa saiznya, apa warnanya, duduknya di mana. Itu soalan-soalan yang tidak selayaknya kita cari jawapan, kerana jawapannya, ya, hanya akan, ya, berisiko untuk, ya, mengeluarkan kita daripada daerah yang kita dibenarkan untuk berfikir. Jadi bila saya sebut kursi adalah tempat mengumumkan keputusan-keputusan besar, tempat diumumkan firman-firman orang-orang besar menurut pertuturan orang-orang Arab, maka fahamlah kita ayat ini memberitahu pengumuman besar, ya, tentang sesuatu yang Al-Quran nak sampaikan. Ayat ini memberitahu, ya, satu perkara besar yang mesti diberi perhatian oleh pembaca Al-Quran, iaitulah apakah yang nak disampaikan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Dalam perkataan lain, tuan-tuan semua, ya, walaupun saya tak dengar tuan-tuan, tak mengapa, ya, dalam banyak-banyak 6,230 lebih Al-Quran, ayat Al-Quran, ada banyak ayat-ayat Al-Quran, 600 halaman lebih. Apa yang sebenarnya Al-Quran nak sampaikan, Ustaz? Maka tuan-tuan tak apa kalau tak faham ayat-ayat Al-Quran yang lain, asalkan tuan-tuan faham ayat kursi. Ayat kursi ini adalah satu ayat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berstatus penghulu segala ayat. Ya, kalau kat kampung kita tak ada penghulu, apa jadi? Ya, boleh hiruk pikuk kampung berkenaan bila berlaku konflik. Ya, susah nak dapat perhatian bagi sebarang apa ni orang panggil permohonan nikah kahwin, permohonan bekerja barangkali, kan, permohonan kenaikan pangkat barangkali, permohonan itu dan ini, kalau tidak mendapat pengesahan penghulu. Apalah ada pada negeri berkenaan atau kampung berkenaan bila tidak ada penghulu. Jadi izinkan saya membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sahih Muslim, bahawasanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada saya, yakni Ubay bin Ka'ab, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Ubay bin Ka'ab, wahai Abu Munzir, adakah kau tahu satu ayat daripada kitab Allah yang bersama denganmu yang paling besar kedudukannya? Kamu hafal Al-Quran, wahai Ubay bin Ka'ab? Masakan tidak, kamu adalah orang penting antara yang mengajar Al-Quran tafsiran pada zaman Nabi SAW.
maka berdasarkan hafazan Quran yang ada pada kamu, beritahu aku satu ayat yang paling besar dari Al-Quran. Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata kepada Nabi bila ditanya, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qala, Nabi berkata lagi, Ya Abal Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Beritahu aku satu ayat daripada kitab Al-Quran yang bersama denganmu, yang kamu hafal, yang paling agung. Qultu Allahu wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah, subhanallah. Ubay bin Ka'ab memberikan jawapan. Nabi bertanya kali kedua. Ubay bin Ka'ab mengatakan ia adalah ayat kursi yang bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu fadaraba fi sadri, lalu Nabi SAW meletakkan tangannya pada dadaku sambil berkata, Wallahi la yahnikal ilmu Abal Mundhir, yang bermaksud, demi Allah, berbahagialah engkau dengan ilmu ini, wahai Abu Mundhir. Pengajaran hadis pertama sekali, rupa-rupanya di dalam Al-Quran yang banyak itu ada satu ayat yang paling agung mesti diberi perhatian. Dan Nabi tidak beri jawapan. Hebat Nabi. Dia tanya tu, bukan dia bermaksud beri jawapan. Dia tanya, yang beri jawapan adalah Ubay bin Ka'ab, dan Nabi memuji. Kerana Ubay bin Ka'ab dapat mengenal pasti ayat yang paling besar kedudukannya dalam Al-Quran. Kerana para sahabat bukan calang-calang orang. Mereka mengetahui apa maksud ayat berkenaan. Lalu Ubay bin Ka'ab dipuji oleh Nabi SAW. Dan menariknya juga, Nabi tidak bertanya sekali. Nabi bertanya dua kali. Ya, Nabi bertanya dua kali bagi menunjukkan kebesaran kedudukan ayat berkenaan. Psikologi lah ni. Bila dua kali diulang soalan berkenaan. Ya. Dan yang ketiga, kita belajar daripada hadis ini, ya, bahawasanya para sahabat bila ditanya oleh Nabi, mereka faham pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan. Ia adalah pernyataan yang menguji para sahabat. Para sahabat tahu mereka sedang diuji bila Nabi tanya. Kalau mereka tidak menyedari ia adalah ujian daripada Allah, pasti Ubay bin Ka'ab tidak akan kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Terus para sahabat beri jawapan. Tetapi para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab telah konsisten menjawab Allah dan Rasulnya mengetahui. Dan bila ditanya kali kedua, beliau memberikan beliau punya pendapat lalu dipersetujui oleh Nabi. Jadi ini hadis yang sahih. Saya tak nak sebut hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah tentang ayat kursi. Yang kedua, hadis yang kedua tentang kedudukan ayat kursi. Dengar belaka ni, sebab kita nak lawan setan ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang siapa Abu Hurairah? Insan yang berkhidmat dalam kehidupan Nabi SAW, insan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW telah mewakilkan saya untuk menjaga zakat Ramadan. Jadi ada barang-barang, ya, yang orang telah berikan sebagai zakat fitrah, lalu aku jaga. Ya, aku jaga. Lalu datanglah kepadaku seseorang, fa'atani atin, telah datang satu orang, tak tahu siapa dia, tapi ada satu orang telah datang mencuri sebahagian daripada makanan tersebut dalam keadaan tidak disedari oleh Abu Hurairah. Macam mana dia curi? Maka aku sempat menahannya. Aku menahannya. Fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bawa dan heret kamu
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kamu mencuri. Lalu di akhir hadis, di akhir sampai sahaja fulan bin fulan berkenaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqassal hadis, lalu diceritakan oleh Abu Hurairah apa yang telah terjadi antara beliau dengan fulan bin fulan pencuri ini kepada Nabi. Faqala, lalu fulan bin fulan berkenaan telah berkata, idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi lan yazala ma'aka minallahi hafiz ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. Dengar elok-elok ni, tak habis lagi ni. Jadi selepas pertemuan dengan Nabi, Nabi memberikan pandangannya, kita tak tahu apa ceritanya. Pertemuan sudah berlaku antara Abu Hurairah, fulan bin fulan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas jatuh hukuman ataupun diberitahu tentang sesuatu, lelaki yang mencuri berkenaan berkata, berpesan sesuatu dengan elok-elok, apabila engkau menuju ke tempat tidurmu, maknanya lokasi di mana kamu akan menghadapi latihan kematian. Kembar kepada kematian adalah tidur. Sebab tidur ni adik-beradik mati dalam dua sudut. Pertama apa dia? Apabila seseorang tidur atau mati, maka dia tidak lagi mendengar apa yang sedang dibual bicarakan oleh manusia. Sebab kalau dia masih boleh mendengar, dia takkan boleh tidur lena. Lena seseorang itu apabila dia tidak lagi mendengar apa yang sedang terjadi di luar sana. Adapun yang kedua, persamaan antara tidur dengan mati adalah dirinya tidak menyedari apa yang terjadi kepada tubuhnya. Yang seseorang tidak menyedari kalau dah nama tidur mati, pergerakan tubuh yang berlaku antaranya, ya, antara tangan, kaki, kepala ada pergerakan, dia tidak menyedari. Jadi ini persamaan antara tidur dengan kematian. Jadi lelaki ini berpesan kepada Abu Hurairah agar bacalah ayat kursi, kerana dengan membacanya akan sentiasa mendatangkan malaikat bersamamu menjaga sepanjang kamu tidur. Subhanallah. Tuan-tuan, rupanya semasa kita tidur, kita boleh didatangi oleh syaitan. Dan syaitan ini boleh mendatangkan ilham dalam bentuk mimpi yang menakutkan dan meresahkan. Lalu bangunlah kita daripada tidur dalam keadaan gundah gulana, penuh keresahan, tiada kesyukuran, penuh dengan rasa tidak bersyukur bila bangun daripada tidur. Pernah tak bangun daripada tidur rasa sedih sangat? Barangkali sebab ada mimpi, barangkali tak ada mimpi. Tetapi bila bangun daripada tidur, pertama sekali lupa nak baca doa bangun tidur. Yang kedua, bangun dalam keadaan yang resah, gelisah, tak ada motivasi. Ya, orang-orang begini sebenarnya tanpa disedari tidurnya telah diganggu oleh syaitan. Sepatutnya tidurnya itu mendatangkan kesyukuran, mendatangkan keseronokan untuk menghadapi hari esok ataupun menghadapi hari detik dia bangun daripada tidur. Tetapi kenapa tidak berlaku begitu? Kerana tidurnya tidak dipelihara daripada syaitan. Syaitan bukan hanya jin, syaitan juga manusia. Barangkali sebelum tidur kita ada menonton TV. Barangkali sebelum tidur kita ada melihat filem. Dalam filem dan TV berkenaan adanya adegan-adegan yang sangat tidak memberikan faedah kepada akal dan hati kita. Dan ia sampai ke satu tahap mempengaruhi fikiran kita termasuk dalam tidur. Jadi bangun daripada tidur, fikiran kita adalah fikiran syaitan dari kalangan manusia. Cara fikir dan cara hidup kita adalah cara fikir dan cara hidup syaitan dari kalangan manusia.
Jadi sepatutnya tidur kita itu benar-benar memberikan kedamaian dan kerehatan. Bangun daripada tidur, kita sangat bersyukur pada Allah kerana Dia mengurniakan kepada kita kehidupan yang satu lagi. Berapa ramai orang meninggal dunia semalam? Berapa ramai orang meninggal dunia semasa tidur? Allah berikan kehidupan. Jadi pelihara tidurmu dengan biar malaikat datang jaga. Sebab malaikat bila datang, tuan-tuan tahu tak apa jadi bila malaikat datang? Walaupun anda tidak bermimpi, ia menyebabkan tidur anda tidur yang benar-benar berkualiti. Khususnya bila bangun daripada tidur, anda tidak jadi orang yang resah gelisah. Bahkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini function malaikat yang disebut di dalam Al-Quran. Iaitulah kau tetapkan hati orang-orang beriman agar mereka tidak ada sebarang penyesalan pada apa yang dah jadi, keresahan pada apa yang belum terjadi. Lihat, positive thinking. Bila malaikat jaga tidur kita, bangun daripada tidur, sebab tidur mana kita berfikir, masa tidur mana function kita punya proses berfikir. Tetapi lepas kita tidur, kita tidak jadi orang yang terlalu menyesal, lalu berkata, kalaulah saya ada kat situ, kalaulah saya ada dengan dia, kalaulah saya tak ada dengan dia. Ini orang yang menyesal pada apa yang telah terjadi. Ataupun dia sangat resah gelisah dengan apa yang bakal terjadi. Apalah nak jadi dengan musim PKP ni, habislah kita. Ya, dengan ramai orang dibuang kerjanya, dengan pendapatan makin tidak menentu ni, bla 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 bla. Tetapi orang yang dipelihara Allah malaikat semasa tidurnya, maka bangun daripada tidur, dia tidak jadi orang yang terlalu resah gelisah dan terlalu menyesal. Dia jadi orang yang redha. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ini hebatnya ayat kursi bila dibacakan sebelum tidur. Bacalah, ya. Lalu Nabi menghabiskan hadis berkenaan. Nabi kata pada Abu Hurairah, nak tahu tak siapa lelaki tadi yang kau tahan tu? Abu Hurairah sangka dia lelaki. Rupanya dia syaitan. Syaitan yang mendekati Abu Hurairah, menguji Abu Hurairah. Nabi kata syaitan tu benar dalam ucapannya, walhal dia adalah penipu besar kepada Bani Adam. Allahu Akbar. Jadi itulah hadis yang kedua pada menyatakan kedudukan ayat kursi. Yang ketiga, yang terakhir, tuan-tuan, mengenai fadilat ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Allahu Akbar. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali menghabisi setiap solat yang difardukan, tidak adalah yang menghalangnya daripada syurga melainkan mati. Allahu Akbar. Apakah maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah kita dengan syurga ada pemisah. Apakah nama pemisah itu? Mati. Maksudnya apa? Bila mati telah datang, tidak ada lagi penghalang antara kita dengan syurga. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Masuklah ke syurga. Lalu lelaki itu berkata, kalaulah kaum saya, keluarga saya, ya, ibu bapa dan anak-anak saya, ya, mengetahui tentang apa yang saya lihat sekarang. Ia adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Tiada perkataan boleh menggambarkan. Sesungguhnya syurga tidak ada mata pernah melihat dan telinga pernah mendengar. Tidak ada hati pernah terlintas tentang hebatnya nikmat syurga. Jadi tuan-tuan, kita dengan syurga tidak ada penghalang, kata Nabi SAW, melainkan mati. Jadi ini menunjukkan apabila seseorang itu dikurniakan Allah kematian, ya, orang-orang yang beramal soleh dikurniakan kematian, ia adalah sesuatu detik yang dinantikan oleh orang-orang mukmin. Ya, kita barangkali tengok orang mukmin itu sakit, kesian, ya Allah pulihkanlah dia. Tetapi bagi orang mukmin yang sebenar, bila nyawa dah sampai sini, ia adalah detik di mana dia dah tak nak balik ke dunia. Berbanding orang munafik, bila nyawa sampai sini, dia sangat merayu dan merintih agar ditangguhkan ajal, walau hanya beberapa saat
agar dapat dipulangkan rohnya ke dunia untuk bersedekah dan beramal soleh. Tetapi orang beriman, bila nyawa sampai sini, kita barangkali mengharapkan agar Allah kembalikanlah kesihatannya. Tetapi mukmin berkenaan, kalau kita boleh dengar suara dia, ya, kalau kita boleh berinteraksi dengannya, dia sebenarnya sedang berkata, aku sudah tidak berkenan kepada dunia. Aku mahu satu alam di mana aku tidak lagi menanggung sakit seperti ini. Kerana dia sedang diperlihatkan dengan syurga di hadapan matanya. Tempat yang mana dia akan dibawa pergi selepas alam barzah nanti. Sebab tu sebenarnya dia seronok melihat. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan daripada golongan yang apabila mati dan malakul maut datang, dia tidak rindu melainkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat atau diperlihatkan dengan syurga. Tetapi mati ni kita tak tahu bila tu masalahnya. Mati ni mana kita tahu bila nak mai. Jadi kerana mati itu, maut itu tidak diketahui, maka hiduplah sebagai hamba Allah, yang menjadi hamba abdi. Baiklah, sekarang saya rasa banyak lagi hadis, tetapi biarlah kita bahagikan sesi 1 jam ini kepada satu bahagian tentang fadilat, satu bahagian mengenai apa maksud ayat kursi ni Ustaz. Cuba Ustaz huraikan sedikit ayat kursi ni boleh? Inilah waktunya. Okey, sebelum saya teruskan, ada apa-apa soalan silakan tuan-tuan. Kalau ada soalan jangan segan ajukan. Kejap lagi sesi kita nak bagi peher apa itu Hayyul Qayyum, apa itu sinatun wala naum. Okey, tapi sebelum kita pergi, ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan puan-puan? Ada 21 orang masya-Allah, alhamdulillah. Silakan. Cik Zulkifli, Puan Elmi ada di situ. Kalau ada soalan boleh ajukan, kalau tak ada tak apa. Saya teruskan. Tak ada? Okey. Boleh saya baca? Saya boleh baca, kalau ada komen. Okey. Kalau tak ada kita teruskan, dan ini yang paling penting sebenarnya. Ada 20 minit je lagi. Ini yang paling penting sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kursi boleh dibahagi pada 8 bahagian. Take note, ayat kursi boleh dibahagi pada 8 bahagian. Yang pertama sekali boleh catat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 4. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. 4. 5. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5. 6. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. 6. 7. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. 7. 8. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baik, yang pertama sekali, Allah tiadalah ilah selain daripada dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Apakah dimaksudkan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum? Al-Hayyu adalah Allah Ta'ala itu tidak mati. Sebab mana mungkin orang pergi nak minta tolong dengan sesuatu yang mati. Tidak boleh mendengar adalah sifat mati. Tidak boleh melihat adalah sifat mati. Tidak boleh membantu apa-apa, seperti pokok dan kayu yang disembah sebagai berhala oleh orang-orang Arab Quraisy. Itu sebenarnya objek mati. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada sifat mati. Allah Ta'ala itu maha hidup dan dialah yang menghidupkan. Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan risau dengan kesihatan diri, kalau tuan-tuan risau dengan COVID-19 di sana sini, maka kepada Allah sumber kehidupan anda. Kepada Allah anda meminta agar berikan kehidupan yang sehat kepada saya sekeluarga, dan khususnya ibu bapa saya yang sudah keuzuran di kampung sana. Maka nama Allah yang bernama Al-Hayyu bukan sekadar bermaksud Allah Ta'ala itu maha hidup.
Dialah sumber kehidupan. Yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum ini adalah yang kekal berdiri mentadbir urusan. Kekal berdiri untuk mengawal keadaan. Kerana Qayyum ini sirah mubalaghah daripada perkataan qama. Seseorang yang berdiri tanda bersedia menjalankan tugas. Seorang komander, seorang askar dan tentera akan mengatakan, saya sudah bersedia, dalam keadaan berdiri. Bukan sebaliknya duduk, apatah lagi baring dan tidur. Sebab itu kita pelik benar. Ada berhala sayur Kelantan ni, ada berhala yang dibuat dalam keadaan baring. Nampak pemalas di situ. Ada berhala yang dibuat dalam keadaan duduk. Nampak letih di situ. Ya, itulah manusia dengan khayalan karut masing-masing. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Qayyum. Dalam arti kata bermaksud sedia mengatur pentadbiran. Sentiasa bergegas memberikan perhatian. Allah Ta'ala itu Qayyum, artinya tidak pernah terhenti daripada sifatnya mentadbir alam. Kita barangkali pentadbir yang baik 8 jam sehari, bukan 24 jam sehari. Kerana ada waktu yang namanya lagi 8 jam kita bukan lagi pentadbir. Kita bukan lagi berdiri, kita tidak. Kita tidur, mana ada orang tidur berdiri? Nabi Sulaiman je hebat. Nabi Sulaiman ya ditimpa kematian dalam keadaan berdiri, tuan-tuan. Dan Nabi Sulaiman ini ya pernah sekali orang saleh berkata, kalau tuanku Nabi Sulaiman mahukan singgah sana Arash Malikatus Sabak yang kita kenali sebagai Balqis, saya boleh mendatangkan Arash Balqis sebelum tuanku berdiri daripada tempat duduk tuanku. Sebab apa? Apabila tuanku berdiri daripada tempat duduknya, menandakan mesyuarat selesai. Mesyuarat telah selesai, keputusan-keputusan besar telah dicapai, no more U-turn, no more review. Ini orang ramai istilah U-turn, ya, no more review, ia telah diputuskan, patuhi sahaja. Jadi Nabi Sulaiman pemesyuarat dalam keadaan duduk. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Qayyum, yang sentiasa tegak dalam arti kata bersedia untuk mentadbir segala perkara yang diperlu dan dihajati oleh makhluk. Sebab itu ini nama Allah yang sangat penting. Kita barangkali ada orang boleh tolong kita sebab dia tak mati, dia hidup. Tetapi belum tentu dia bersedia nak tolong kita, betul tak? Kesediaan, orang panggil kebergegasan. Tahap urgent dia nak bantu kita belum tentu. Saya boleh bantu kamu, saya tak adalah penat mana, tapi saya belum ready, saya ada urusan lain. Ini menunjukkan dia belum qaim, dia belum bersedia untuk membantu kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dia Qayyum. Dia mentadbir dan dia bersedia untuk mentadbir urusan kamu berdasarkan keperluan dan rayuan rintihan kamu. Subhanallah. Kemudian kita pergi pada bahagian yang kedua. Kita pergi kepada bahagian yang kedua. Ada soalan kat sini Ada beza tak penerimaan bacaan ayat kursi bagi kaum wanita yang dalam keuzuran? Ada beza tak? Ulama berbeza pendapat pada boleh ke tidak wanita yang keuzuran membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Hatta menyentuh mushaf pun, tuan-tuan, ulama khilaf. Sebab itu ada kawan-kawan saya ya, wanita yang sharing-sharing dengan isteri saya menyebut ya, malam Al-Qadar baru-baru ni yang kita tak tahu bila ya, mereka tak bagi tahu orang lain yang mereka memilih untuk pegang mushaf nak baca Quran walaupun keuzuran.
Sebab mereka ada pendapat mereka pegang. Benda ni khilaf. Tetapi kita ambillah yang paling mu'tamad dalam Syafi'i. Tetapi itu dalam isu pegang mushaf, kita tidak dibolehkan bila keuzuran. Tetapi ulama khilaf. Dengan khilaf itu 50-50. Maknanya boleh saja baca Quran tanpa pegang mushaf. Jadi boleh baca ayat kursi walaupun kita tidak berada dalam keadaan yang suci. Sebab ia adalah salah satu daripada bukan sekadar ayat Quran, bahkan wirid dan zikir. Maka wanita mana yang walaupun keuzuran tidak dibolehkan berzikir dan berwirid, ia dibolehkan. Jadi ambillah pendapat agar kita pun dapat fadilat ayat kursi walaupun keuzuran untuk membaca. Maka saranan saya tak payah pegang mushaf, tetapi hafal di sini dan fahami di sini. Saya lupa nak sebut tadi, baca bagi Nabi SAW, bila Nabi sebut man qara'a, dia bukan setakat baca macam kita. Tilawah bagi orang Arab, perkataan tilawah ni bukan baca betulkan tajwid saja. Sebenarnya perkataan baca, iqra' untuk Nabi dan bangsa Arab, dia orang Arab bila baca Quran dalam bahasa Arab, tilawah bagi orang Arab bukan setakat baca betulkan tajwid. Mereka tak ada masalah ni. Mereka adalah baca dan faham. Jadi tak semua orang dapat kelebihan ayat kursi kalau tak faham. Jadi usaha untuk faham insya-Allah. Kemudian bahagian yang kedua, kita didatangkan dengan penegasan bahawasanya Allah Ta'ala itu ketika dia bersifat dengan sifat hidup dan mentadbir, berapa ramai pentadbir yang menjaga urusan, macam tempat tuan-tuan puan-puan bekerja, Petronas saya pun lupa, ada Pak Gad itu pasti dia berdiri, tanda dia bersedia untuk memantau pejabat dan bangunan kita. Pak Gad yang benar-benar bersungguh pasti dia berdiri. Tetapi biasalah manusia dah nama pun makhluk, dia kena ada waktu dia duduk. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tadi hebat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai yang sentiasa bersedia. Bukan berdiri itu kita nak bincang, tetapi memantau, mentadbir. Ada sesiapa perlukan apa-apa, kulla yawmin huwa fi sya'nin, kata suratul Rahman. Setiap detik dia sentiasa sibuk dengan urusan-urusan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan pada bahagian yang kedua, dia tidak pernah letih ketika menunaikan permintaan dan hajat makhluk. Tuan-tuan tahu tak kenapa timbulnya idea berhala? Sebab Tuhan yang sebenar sibuk mengatur urusan-urusan besar-besar. Kita ni kecil macam habuk je atas padang pasir. Barangkali tidak signifikan pada mata pandangannya. Jadi kita memerlukan kepada dewa, kita perlukan kepada berhala, kita perlukan kepada perantara untuk menyampaikan hajat kita kepada yang maha besar. Syirik berlaku kerana itu. Beranggapan Tuhan terlalu sibuk mengatur urusan langit dan bumi, sehingga kita punya permohonan tidak dilayan, melainkan kita kena ada kabel, kita kena ada seat VVIP. Selagi kita tak ada kelebihan-kelebihan yang ada pada dewa-dewa ni, sebab mereka ni rapat dengan Tuhan, so mereka boleh menyatakan hajat bagi Tuhan, ma'adallah, na'udzubillah, maka lahirlah syirik. Surah ayat kursi ini turun, antaranya adalah untuk memerangi syirik ke akar umbi. Jadi antara fikiran manusia yang menyebabkan lahirnya berhala yang banyak-banyak, sebab apa? Ada Tuhan functionnya waktu siang, ada Tuhan functionnya waktu malam. Sebab tu mereka kekadang sembah matahari pada waktu siang. Waktu malam siapa Tuhan? Bulan. Cuba tengok kaum Nabi Ibrahim dalam suratul An'am. Kenapa Tuhan mereka matahari, bulan? Sebab waktu malam Tuhan tak ada, jadi kita kena ada Tuhan. Tuhannya adalah bulan. Habis tu bulan tu waktu siang pi mana berada? Tak ada. Waktu siang tak ada bulan. Kita kena ambil matahari sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Mereka nak kata Tuhan tu perlukan rehat.
Ada kata macam tu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang sebenar, bukan Tuhan yang sifatnya terbenam dan terbit. Ada waktu dia kena rehat. Tidak. Allah Ta'ala tidak pernah didatangi mengantuk. Jauh sekali daripada tidur. Subhanallah. Zat apakah ini yang menyebabkan kita jadi boleh merintih dan meminta kepadanya pada bila-bila masa sahaja? Itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan, tengok ni apa yang boleh menyebabkan anda jadi seronok nak berdoa. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, ayat kursi ni dibacakan selepas solat sebelum berdoa. Sebab apa? Sebab anda akan jadi orang yang sangat meyakini doa anda akan diperkenankan kerana sifat-sifat yang ada pada 18 nama Allah tadi. Yang ketiga, Allah Ta'ala memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Tak payah bincanglah langit sana, ya. Kita bincang bumi saja. Semua negara pernah sampai ke kita ni? Ada ke semua muka bumi Allah kita pernah sampai? Sesungguhnya COVID-19 ada vaksin. Manusia je belum jumpa. Allah sembunyikan di mana agar berlakunya pencarian dan pengkajian. Allah sembunyikan penyakit, Allah sembunyikan ubat kepada penyakit agar munculnya apa yang disebut sebagai sains perubatan. Jadi hatta bumi Allah Ta'ala pun banyaknya yang kita belum jelajah. Sedangkan di muka bumi Allah, di negara-negara tertentu ini sudah dibangunkan ma'mal untuk mencari vaksin COVID-19. Sebab kita akan kekal begini dalam keadaan ekonomi dalam bahaya. Kita akan kekal penjarakan sosial selagi vaksin tak ditemui. Walaupun barangkali ya kadar kes baru barangkali merosot, semalam agak mengejutkan 270 lebih kerana kes-kes yang membabitkan warga import ini, warga pekerja asing ini. Tetapi barangkali akan sampai satu tahap ya kadarnya adalah 5 orang, 3 orang, kosong mudah-mudahan. Tetapi tidak perlu bergembira. Barangkali penjarakan sosial perlu diteruskan kerana selagi tak jumpa vaksin, selagi tu jangan bergembira. Seorang mencari vaksin, dan vaksin kalau ada sekalipun dia mesti diuji. Maknanya paling kurang 6 bulan daripada sekarang. Kita kena bersedia dengan segala kemungkinan kesusahan yang kita hadapi dalam pekerjaan. Lalu Allah Ta'ala kata, langit bumi ni semua milik aku. Orang mukmin perlukan apa? Aku boleh beri berdasarkan maha pengetahuan Allah tentang langit dan bumi. Ada banyak rahsia alam yang kita tak tahu. Termasuk rawatan kepada sakit kita. Termasuk rezeki, barangkali tempat kerja kat sini kurang. Ada tempat kerja di satu negeri yang paling sesuai dengan jiwa kita, yang ganjaran gajinya pun lumayan, tapi kita tak tahu. Maka Allah beri berita gembira yang ketiga. Bila kau berdoa, aku bukan sekadar bersedia dan bertenaga untuk memakbulkan permintaan kau, tetapi aku tahu apa yang terbaik untuk kau. Aku tahu negeri mana yang terbaik untuk kau. Aku tahu bangunan pejabat mana yang terbaik untuk kau. Aku tahu majikan mana yang terbaik untuk kau. Aku tahu dunia mana yang terbaik untuk kau. Kerana langit bumi di bawah tapak, ya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin lama ayat kursi membawa kita kepada tahap kebergantungan yang tinggi kepada Allah, sehingga kita tidak merasakan keperluan untuk mengadu pada makhluk. Okey, kemudian kita pergi pada bahagian yang keempat. Di bahagian yang keempat, tuan-tuan, selepas Allah memperkenalkan dirinya yang menyebabkan kita rasa dah tak ada keperluan yang bergantung pada makhluk, sebab Allah Ta'ala ini hidup, qayyum, tidak pernah letih, mengantuk, tertidur dan segala akses material, resources ada pada Allah. Jadi semua kita jadi orang yang seronok berdoa kerana ya 3 bahagian yang telah kita lalu. Tiba-tiba datang bahagian keempat, menyebut isu syafaat. Menyebut isu syafaat. Sebab apa? Allah Ta'ala nak ajar kita dalam banyak-banyak benda kau minta dalam doa, jangan terlalu keduniaan.
Ya, kerana Allah Ta'ala itu sifatnya hidup, kerana Allah Ta'ala itu bergegas dalam mengatur urusan hamba-Nya, tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, tidak pernah ada istilah terlepas pandang, dan sentiasa Allah Ta'ala ini punyai akses kepada segala rahsia yang ada di alam ini. Maka janganlah kamu hanya meminta kaya, hanya meminta sihat, hanya meminta itu dan ini, dan kau lupa benda paling utama yang kau patut minta adalah keselamatan di hari kau berdiri di hadapan Dia. Keselamatan dan perlindungan bila hari itu kau akan disoal siasat dengan segala amal buatmu di atas dunia. Ramai kita meminta keduniaan, kita lupa minta syafaat. Sebab tu saya ulang sekali lagi, dengan membaca ayat kursi sebelum berdoa, ia adalah bukan sekadar puji-pujian, dia adalah doa agar Allah berikan saya benda yang paling ramai orang tak minta bila berdoa, iaitulah syafaat Nabi SAW. Kalau nak syafaat Nabi, jangan tinggal ayat kursi. Syafaat Nabi hanya kepada orang yang telah confirm masuk neraka. Tuan-tuan pernah dengar perkataan syafaat kan? Syafaat ni adalah talian hayat. Adakah ada yang lebih menggembirakan umat Nabi Muhammad melainkan syafaat? Syafaat tak pergi pada orang yang memang telah berjaya masuk syurga. Itu tidak perlu syafaat sebab dia telah masuk ke syurga dengan rahmat Allah berdasarkan amalan dia. Tetapi orang yang tersenarai dalam neraka lah daripada umat Nabi Muhammad yang dapat syafaat. Dosa maksiat lebih banyak. Siapa yang paling perlukan syafaat? Orang yang paling banyak dosa lah patut paling banyak baca ayat kursi dan paling berusaha faham ayat kursi. Tiba-tiba kita tak fikir benda tu. Kita seronok laku maksiat. Kita tak fikir nasib kita berdiri di hadapan Allah. Jadi dalam banyak-banyak benda kita minta, jangan tinggalkan permintaan agar Allah berikan syafaat menerusi Nabi-Nya. Maka jangan tinggal ayat kursi. Baik. Pada 3 bahagian yang seterusnya, 5, 6, 7, 8 lagi 4 bahagian adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tengok. Ini satu lagi penegasan yang menyebabkan kita hanya nak bergantung pada Allah. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa kat depan kita, apa kat belakang kita. Maksudnya apa? Allah tahu apa menanti kamu di depan. Allah tahu apa benda dah jadi pada kamu. Poin dia, jangan kamu jadi orang yang terlalu risau dengan apa benda nak jadi. Jangan kamu jadi orang yang terlalu menyesal dengan apa yang dah jadi. Jadilah orang yang redha dengan apa yang telah Allah beri. Jadilah orang yang redha dengan apa yang telah Allah takdirkan. Maksudnya apa? Waktu sekarang adalah nikmat Allah. Jangan buang masa sekarang dengan terlalu memikirkan masa hadapan. Merancang penting, tetapi terlalu risau, itu tidak sepatutnya berlaku bagi mukmin. Mengambil muhasabah pada apa yang dah jadi penting, tetapi terlalu meratapi benda yang dah jadi, itu tidak sifat mukmin. Jadi orang yang bernama mukmin, dia faham satu perkara. Apa yang dah berlalu, Allah Ta'ala Maha mengetahui, ada hikmah yang besar. Apa yang bakal terjadi tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Maka waktu sekarang adalah waktu saya kena bekerja dengan sehabis baik agar Allah mengatur kebaikan di masa akan datang. Hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Ya, tak payah terlalu memikirkan benda nak jadi di hadapan. Serah kepada Allah. Dia Maha mengetahui apa yang terbaik di masa hadapan. Dia Maha mengetahui apa pengajaran yang terjadi dalam kehidupan saya yang dah lepas. Maka Allah ilhamkan saya amal soleh yang terbaik sekarang. Sebab dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita sekarang agar masa depan lebih baik dan mengambil pengajaran daripada masa lampau. Allahu Akbar. Kemudian bahagian yang ke-6, Allah Ta'ala menegaskan, tidak ada yang boleh mengetahui ilmu Allah melainkan sedikit yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wala yuhituna, tidak ada satu orang manusia pun boleh akses kepada ilmu Allah yang ghaib melainkan individu-individu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya wahyu,
dan itu pun tidak semua ilmu yang Allah Ta'ala beri. Ini pengajarannya apa? Untuk agar Allah Ta'ala memustajabkan permintaan kita, maka jadilah kita orang yang taat setia, agar selamat di hari akhirat nanti tu, agar masa sekarang terisi, jangan duk fikir sangat masa depan dan masa belakang, dan agar selamat dapat syafaat, maka sekarang adalah waktu saya menggunakan sebanyak mungkin waktu untuk faham ilmu yang Allah bagi, walaupun sedikit daripada ilmu Allah, yakni apa dia? Wahyu Al-Quran. Inilah satu-satunya ilmu Allah Ta'ala yang dibocorkan menerusi lidah para rasul. Maka ambil manfaat daripada wahyu yang diturunkan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan ayat kursi berakhir dengan menegaskan semula apa yang disebut di awal ayat kursi tadi, iaitulah pentadbiran Allah mengatasi segala kekuatan yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Bila aku memutuskan sesuatu kepada kamu, iaitulah kamu ada meminta kepada aku harta agar lebih banyak sedekah. Kamu ada meminta kepada aku ilmu agar dapat disebarkan ilmu yang bermanfaat. Kau ada minta anak tadi agar ada pelapis generasi kepada keturunan dan kebaikanmu. Maka tidak ada yang boleh menghalang kemahuan aku, kata Allah. Walaupun ia gagah segagah gunung, segagah malaikat Jibril, tidak ada makhluk di angkasa lepas dan di atas muka bumi yang boleh menghalang aku daripada memustajabkan doa kamu. Wasi'a kursi. Kenapa duduk atas kursi tadi? Untuk mengumumkan keputusan-keputusan yang fulan bin fulan telah dimustajabkan doanya, dan tidak ada yang boleh menghalang kemahuan Allah untuk memperkenan dan memberikan rezeki kepada sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kerana dia berdoa. Allahu Akbar. Akhir sekali, wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah tak penat. Maksudnya apa? Berdoalah lagi. Berdoalah lagi. Jangan sekali-kali terfikir Allah dah mustajabkan permintaan saya minggu lepas, minggu ni tak boleh ikut berdoa. Sebab apa? Sebab bagi Allah rehat. Ada mikir menyentuh pula dah. Allah Ta'ala lagi suka kita banyak berdoa. Kita ni risau banyak meminta pada Allah, tapi Allah suka hambanya banyak meminta. Tetapi meminta atas dasar kesyukuran. Ada beza orang meminta atas dasar komplain dengan orang yang meminta atas dasar kesyukuran. Apa contoh meminta atas dasar kesyukuran? Ya Allah, saya miskin, berikan saya kaya, agar saya jadi orang kaya yang bersyukur dengan nikmat kekayaan. Lalu orang yang bersyukur akan membanyakkan infak. Ni beza orang yang meminta atas dasar kesyukuran. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat tu dulu untuk sesi pembentangan. Silakan kalau ada apa-apa soalan daripada